Pasal kita tak tahu Nabi macam mana rupanya. Kita sikit tak baca berkaitan dengan Nabi. Dalam buku kita tak ada langsung yang berkaitan dengan Nabi. Dalam beg sekolah kita, beg kerja kita tak ada satu pun berkaitan dengan benda yang boleh kait dengan Nabi. Tasbih pun tak ada. Tasbih pun tak ada. Yang ni pun tak ada. Yang ni pun tak ada. Orang perempuan lain, orang perempuan trend. Bukan buat pasal sunnah Nabi. Dia dengan cadar dia, dengan Be Delicious dia, apa semua, isi miyaki, apa, Burberry, semua itu semua trend. Orang kata apa, ikut style untuk nak jaga. Dia tak buat kerana sunnah Nabi. Kalau dia buat kerana sunnah Nabi lain, oh yang tu bertakbir pula dah. Tak apa, jangan risau. Saya saja sentuh, tak ada masalah. Bagi dia jalan, tak ada masalah. Biar dia duduk dalam majlis ilmu, tak apa. Lebih baik daripada duduk tempat lain. Cuma saya nak sebut dan kepada kita, zaman Nabi, bila turun saja ayat Quran, ayat yang tadi itu kata kepada orang perempuan suruh tutup badan mereka, dan orang Ansar. Sebab tu Aisyah sebut dalam hadis, Aisyah kata apa? Aku kagum dengan orang Ansar. Orang perempuan kagum dengan orang perempuan yang lain. Dia kata apa? Aku kagum dengan orang Ansar. Bila dapat saja ayat pasal tutup aurat, dah 7 minit belum? Bila macam nak hantar belum? Bagi apa? Agak okey. Baru 5 minit. Ayo lagi 5 minit. Tadi cakap tu 2 minit baru. Uish. Dapat tutup, dia koyak dia punya apa ni? Apa? Tutup meja. Dia tarik tutup meja dia, dia koyak, ambil dia terus selimut badan dia. Dan dia terus dia ambil dia terus selimut badan dia. Dia dapat ayat Quran, dia terus jadi macam tu. Kita hari ni cerita sampai berbuih mulut. Dalam sembahyang kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sembah engkau dulu baru aku boleh minta pertolongan. Kamu tak sembah Allah, macam mana kamu nak minta pertolongan? Tu pun dalam keadaan macam tu Allah bagi periksa dulu. Dalam keadaan macam tu pun Allah bagi kita dapat masuk universiti. Itu beza dia. Dari segi benda yang ada semua sama. Tapi zaman Nabi memang tak ada internet. Sebab zaman tu, zaman sekarang. Tapi jangan lupa, orang yang mewujudkan internet, Nabi SAW sebut dulu. Hadis sahih. Nabi kata nak tahu akhir zaman tak akhir zaman, akan sampai satu masa orang cakap suara saja dengar tempat jauh-jauh. Bukan handphone ke? Bukan Skype ke benar tu? Orang Quran cerdik. Nabi bina empire dengan keadaan orang Quran. Kita hari ni siapa tak baca Quran? Hantar anak mai baca Quran, rumah kita tak baca Quran. Ya Syekh. Jadi saya sebut di sini bab aurat tadi, saya highlight sikit boleh ya? Orang lelaki Allah sebut jaga pandangan, jaga aurat, jaga kemaluan. Orang lelaki Allah bagi sebab dia boleh fikir. Jadi orang lelaki yang betul-betul lelaki, kita boleh fikir punya. Jaga pandangan, jaga kemaluan dan juga aurat. Jaga yang tu Allah pesan. Yang tu saja Allah kata. Kita ambil, kita fikir. Sebab orang lelaki pemimpin, kalau ayat pendek ni pun you tak boleh nak elaborate sendiri, you bahaya. Orang lelaki dia bahasa speaking dia lain. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis mursal. Walaupun orang kata hadis mursal tak boleh beramal, ada setengah-setengah mereka yang mengatakan hadis ni hadis dhaif, hadis ni mursal, dia terhenti di takat sahabat saja, dia tak sampai kepada dia tak ada sahabat, dia terus langkau kepada Nabi. Hadis ni nama dia hadis mursal. Walaupun ada hadis mursal ataupun apa, dia lebih baik daripada kita dengar iklan dalam TV. Nabi kata kepada kita, ajar anak kamu surah An-Nur untuk anak perempuan, surah Al-Ma'idah untuk anak lelaki. Kita ajar tak ajar? Kita tak ajar. Sebab apa? Kita kena ajar. Dalam tu bahasa percakapan dia lain-lain. Untuk anak lelaki dia bagi spesifik, senang je. Yang ni sebut selesai, apa buat? Untuk orang perempuan tengok ayat ni, dia elaborate pula satu
Satu sebab dia tahu orang perempuan dia kalau kita cerita sakit, tutup yang tu, dia ingat yang tu saja. Allah ajak kita cara cakap macam Nabi ajak kita dengan budak-budak. Nabi kata pukul budak-budak yang tak sembahyang umur apa? 10 tahun, umur 7 tahun ajar dia sembahyang. Betul tak? Maafkan saya kalau saya salah. Nabi kata ajar sembahyang 7 tahun, 10 tahun baru pukul. Syekh ni sembahyang ni, sembahyang 10 tahun baru pukul. Kita dia gaduh dengan adik dia umur 4 tahun, kita tampak lah. Salah didikan Nabi. Kalau Nabi tahu si Nabi mana. Dia baru umur 4 tahun, dia bergaduh dengan adik dia, kita tampak lah. Saya tahu mana betul ni sembahyang ni. Al-awwalu yus'alu 'abdun yaumal qiyamah. Benda yang mula sekali ditanya kepada orang manusia Islam, mayang. Benda ni besar tak besar? Besar Syekh. Tapi pukul masa umur 10 tahun. Yang tu yang kita duk sebut tu, bila kita pukul dia tabur dia awal-awal, yang tu dia jadi jahat bila besar. Yang tu dia jadi bukan bila besar tu, kita dia kena tabur awal. Masa otak dia tak nak register lagi, kita nak tabur dia tu. Salah siapa? Jangan salah dia. Jadi kalau kita buat macam tu, kita kena bertanggungjawab, perbaiki balik. Jangan ingat kami lunyai, mak ayah kami tabur kami lunyai, tapi umur apa? Umur 10 tahun ke atas. Betul ni apa yang tak ingat? Kita kata pukul anak-anak lari rumah, pukul anak-anak lari rumah. Tak lari, dia duduk elok lah. Berjasa kepada mak bapak lagi. Itu saya kata betul ni apa yang tak ingat? Baik apa yang mama? Rotan besar mana yang mama? Ni, betul ni. Ingat? Tengok apa? Kita nak ajak mengaji umur 6 tahun, dia rotan sebelah. Lari daripada cara Nabi ajar. Bila my problem, baru nak cari apa yang Nabi nak sebut. Tak boleh je. Sian tak budak-budak ni kita bagi bom macam tu. Hampa teruk, hampa tak boleh pakai, hampa remaja zaman sekarang. Sedangkan mereka dididik dalam suasana macam tu. Janganlah, cukuplah. Buat balik. Sebab tu sahabat, bayangkan sahabat boleh balik duduk tak dan panas pungkok. Boleh panas pungkok. Tak apa, masa tu boleh kan? Boleh betul lah. Tak dan panas pungkok duduk, dah bangun balik. Tanya, ni nak pergi mana? Nak pergi jumpa Nabi. Tadi bukan baru balik daripada jumpa Nabi kan? Rindulah tengok Nabi. Macam tu punya keadaan. Sampai sanggup bila Nabi sakit, Nabi nak mati, doa, aku gadai mak bapak aku suruh bagi hidup Nabi. Pasal Nabi sayang dia lebih daripada mak bapak dia sayang dia. Kita dia cari kawan pasal mak bapak dia nak sayang dia macam mana kawan-kawan sayang dia. Tu sebabnya. Jadi janganlah. Cukuplah kita perbaiki balik keadaan kita. Kita yang buat dia jadi macam tu. Dan remaja hari ini jangan duk kata padan mak bapak aku dengar. Depa tak bohong. Jangan. Jadi orang yang cerdik, kita dah dengar tu, oh aku dalam situasi macam tu, aku juga kena berubah benda macam tu. Jangan serah pada takdir. Bila Nabi ajar kita macam tu, we fight for our life, we survive. Ingat, senang nak pakai sorban dalam dunia hari ini. Ingat, senang. Saya tanya, tidak. Tapi hari ini jadi ikon kepada orang. Pasal siapa buat sunnah Nabi, siapa pegang Quran, dia pasti akan menang. Jangan takut. Saya pergi Terengganu bawa-bawa ni. Dah habis berapa minit lah? Boleh lagi? Dia boleh cakap betul kalau boleh-boleh lagi. Heran. Saya pergi Terengganu bawa-bawa ni, walaupun ada dengan saya, orang semua tahu siapa yang main masa program tu kan. Saya sampai kena bodyguard kiri kanan iring. Hampir autograf orang kena tutup pagar besi tu, seluduk keluar ke belakang. Seluduk keluar ke belakang. Saya kata, Syekh, saya pakai sorban dengan jubah ni, bukan pakai kot dengan tie. Bukan kata pakai kot tie tak boleh, boleh. Tapi saya nak kata, senang kalau buat sunnah Nabi, tapi buat juga ikhlas dan niat kerana Allah, insya-Allah kita menang. Macam itulah para sahabat dulu. Tuan-tuan tahu tak siapa yang buat masjid biru Turki tu? Tahu tak masjid biru Turki? Sebab semua orang tengok saya macam, janganlah
macam tu saya jadi takut. Masjid dia Blue Mosque dia dekat Istanbul, dekat Turki tu. Tuan-tuan tahu tak, dia punya sistem dia masa mula-mula dia buat tu imam duduk dekat mihrab tu imam tak, zaman tu mana ada mikrofon. Ni semua ni bid'ah ni. Betul, mikrofon ni semua bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Benda yang bagus, bila azan semua orang boleh dengar. Benda baru zaman Nabi mana ada, tapi benda ni boleh buat silakan, tak ada masalah. Dia duduk tang mihrab tu, mana ada mikrofon, tapi bila dia sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin, satu masjid dengar. Dia punya frekuensi, dia transfer dia punya frekuensi, yang voice punya frekuensi tu, dia ada lubang-lubang yang dia buat. Saya tanya siapa yang buat. Syekh, yang ni arkitek paling agung masa time tu, dia pakai serban dan jubah Syekh. Tengok gambar dia. Apa Sena dalam dia, saya tak ingat nama dia. Dia orang Islam, bangsa Turki. Apa dia yang saya sebut Sena tadi? Senan. Senan. N ujung tu tak ada. Kalau salah kalau jawab edisi. Dia yang buat Syekh. Tengok attire dia macam mana. Hari ni kalau kita ambil arkitek, adik saya arkitek. Bila kita ambil arkitek saya tu, dia baju pun tulis macam-macam, seluar pun macam-macam. Kenapa? Arkitek. Tapi tak ada mana pun. Walaupun adik saya top 10 USM, dia punya design USM ni untuk buat building dalam USM, dia buat projek dekat Terengganu, berapa puluh juta punya projek dia buat. Tak apa, tapi tak ada, sebab kita buat benda yang dah sedia ada. Kita ada all the equipment. Time tu nak buat masjid tu, apa equipment yang ada? Apa CAD? AutoCAD tu ada. AutoCAD ada drawing untuk dia nak buat ni, blueprint lah. AutoCAD ada? Tak ada. Photoshop ada? Tak ada. Illustrator ada? Tak ada. 3D Maker tak ada. Siapa yang kira? Orang ada Quran. Jadi dia pegang mic dah. Apa tak pasal? Kok mata yang nampak kan? Wallahualam. Saat saya sama orang untuk orang perempuan yang tutup orang. Wallahualam. Terima kasih banyak. Seterusnya, sejujurnya saya cakap program kita agak kesuntukan masa, dan saya mengharapkan panelis-panelis kita dapat memberikan sesuatu yang ringkas, padat, dan semua sisi dewan boleh faham pada hari ini. Okey, untuk Puan Yasmin, ini soalan yang lebih spesifik. Sebab tadi Puan Yasmin dah cakap salah sikit, tapi tak apa. Ini saya bagi tahu kat Puan Yasmin dalam masa 10 minit, terangkan keterampilan remaja sebenar, walaupun mahu hidup gaya hidup yang selaras dengan fashion kita pada hari ini, gaya hidup kita pada hari ini, tapi berlandaskan di bawah syariah Islamiah. Bagaimanakah ciri-ciri keterampilan remaja digital itu untuk dijadikan contoh, dari segi adabnya, cara percakapannya, suara percakapannya, dan sebagainya. Untuk makluman semua, dakwah yang paling besar pada hari ini ialah dakwah untuk diri sendiri. Yakni kita berpakaian seperti sekarang, itu dah dakwah yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Kerana apa? Andai kata orang itu suka dengan cara kita, mereka akan ikut dengan cara kita, dan itulah dakwah yang paling besar dan paling hebat untuk kita pada hari ini. Maka Puan Yasmin bolehlah terangkan tentang keterampilan remaja yang sesuai pada hari ini. Terima kasih banyak Husna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak cerita tentang keterampilan ni, tak ada yang spesifik, ya? Apa saja pakaian asal dia menutup aurat, dia tidak membentuk aurat, dia tidak menampakkan kulit, dia tidak menampakkan siluet tubuh badan kita boleh pakai. Contohnya, kalau sari tu boleh dipakai oleh wanita Islam di India, dia pakai cara dia menutup aurat juga. Saya pernah melihat wanita India pakai sari di Madinah, Madinah dan Mekah. Mereka pakai kemeja dan mereka lilit badan mereka dengan kain sari itu, dan mereka masih berhijab, mereka menggunakan sari. Maknanya tak ada pakaian dalam dunia ni yang mengatakan yang ini pakaian Islam, yang ini bukan pakaian Islam. Tidak, semua pakaian itu janji dia menutup aurat, dia tidak jarang dan dia tidak melekat. Tapi saya nak minta perhatian perempuan, sekarang ni kain jersey dengan kain lycra dalam pasaran, ya.
asal dia besar, potongan dia, tetapi bila orang kata dia hang atas badan kita, dia membentuk tubuh badan kita. Itu tak boleh pakai. Ya? Sebab saya tengok sekarang dalam pasaran jubah jersey dengan jubah lycra, dia membentuk badan. Kalau kita duduk, dia melekat dekat kepala lutut. Maknanya kepala lutut kita nampak. Jadi benda-benda macam ni kita kena ambil perhatian. Permodenan berlaku, pelbagai pembaharuan terjadi. Kita kena pilih yang mana yang sesuai dengan kita. Ya? Dalam kita hendak menunjukkan yang kita ini berketampilan mengikut peredaran fashion, masa dan sebagainya. Ya? Jadi satu saja yang saya selalu kongsi bersama dengan semua wanita, cantiknya seorang wanita itu ialah sederhana. Nak pakai lip lap apa sekarang ni bling-bling, ada kena bertempat. Ya? Tak bolehlah daripada tudung sampai ke kasut semua nak bling-bling. Fashion sekarang ni semua bling-bling, tapi bling-bling untuk wanita berislam, muslimah, dia kena ikut tempat dan dia kena ikut keadaan. Ya? Dan ramai kita pakai pakaian, ni nak usik sikit profesional. So kalau kita cerita labuh tangan, jari bisa nampak, tapi ramai yang jalan gini. Ya? So kita ingat ramailah OKU yang berada dalam Malaysia. Ya? So to look professional, dia ada dia punya kali ukur dia. Jari mesti nampak. So kalau kita pakai kalau kita pakai seluar, kita pakai jubah, kita pakai kain, kain tu duduk cantik di atas lantai. Maknanya dia tidak menyapu lantai, supaya bila kita pakai kasut, kita tidak memijak pakaian kita yang kita bawa solat juga. Ramai kita bawa solat, kita buang kain. Kita menghadap orang dalam majlis nuri cantik, ya, tapi kita menghadap Allah, kita pakai yang sesimpel, seburuk dengan seringkas. Kenapa kita tak pakai sehebatnya? Ya? Kita buang kita punya tudung, kita pakai anak tudung yang macam bonjot. Kemudian bonjot tu dah longgar, kita ikat-ikat dia betul-betul macam bonjot. Nanti kita menghadap Allah. Saya berpendapat, kalau kita nak menghadap Allah, we should be in the best of clothes. We should be the wangiest of all. We should be the most cantik of all. Ya, saya ambil ini sebagai satu pandangan daripada hati saya. Sebab bila saya pergi masjid, saya sedih. Ya, kita buang segala-galanya, lepas tu kita pakai kain masjid dan sebagainya. Sepatutnya kita pakai baju yang cantik, kemudian kita tutup dengan kain telekung yang cantik, yang bersih juga. Ya, so apa yang saya nak tekankan di sini, kita boleh mengikut peredaran fashion, tak ada salahnya, tapi biarlah sederhana. Saya rasa kat sini semuanya sederhana, indah belaka, tak ada yang over. Ya? Dan satu lagi pakaian yang saya tak galakkan, jersey, lycra dan apa kain yang melekat atau berkilat. Ya, yang berkilat kita tak pakai. Sebab yang berkilat tu menarik perhatian. Ya, kalau kita berdiri dalam panas, dia silau. Jadi dia nampak. Sekarang ni kita kena tegur anak kita. Sebab anak kita lah yang bakal menjadi dewasa ni, dan dia akan membentuk masyarakat Islam pada masa akan datang. Bermula daripada kecil, keperlakuannya, pakaiannya dan adab dan budi bahasa kita kena tegur. Ya? Perempuan sekarang ni ada macam-macam fashion brooch, ya. Yang bawah dagu ni dia ada duduk melekat je. Janganlah bagi dia berbuai-buai, ya. Dan kalau boleh janganlah dia berkeping-keping kat sini, sebab kita nampak kurang menarik, ya. Dan semua pin di atas bahu, duduknya di tulang selangka. Tudung anak-anak kita sekarang ikat, ya, tudung ke belakang. Kita tak ikut macam biarawati, ya. Semua pakaian fashion tudung kita labuh, longgar, menutup perhiasan kita. So seluar macam mana ketat anak kita nak pakai, dia kena tutup dengan jubah sama ada di bawah lutut ataupun jubah yang labuh sampai ke paras buku lagi, supaya kita dapat membezakan wanita muslimah dengan wanita Islam yang bukan mengikut cara berpakaian muslimah. Ya? Satu saja saya nak usik, fashion pelbagai, pilihlah apa fashion yang sesuai untuk diri kita.
Anak-anak kecil sweet, kala-kala dia simple, kala-kala dia lembut, kala-kala dia bright. Janganlah bagi anak kecil kita pakai hitam dulu, tu yang nanti besok dia besar dia nak yang pakai merah, bagi dia pakai warna sepuas-puasnya masa dia kanak-kanak, sewarna-warnilah masa kanak-kanak. Bila dah mula meningkat remaja, barulah diperkenalkan warna hitam, warna gelap dan warna-warna yang tidak begitu atraktif, tertarik, menarik, ya. So bagi anak-anak kita pakai pakaian yang cantik, yang indah, yang berwarna-warni pada umur yang kecil. Bila dia meningkat dewasa, barulah kita tarbiahkan dia tentang permainan warna, tarikkan mata kepada warna yang berwarna-warni, yang terik dan sebagainya. Dan di sini peranan ibu dan peranan ayah pada anak lelaki pun sama. Berpakaianlah, tetapi janganlah yang fitted. Sebab sekarang ni kemeja semuanya fitted, ya. Sebab nak menunjukkan bentuk badan, apa orang kata, rangka badan dan sebagainya. So ibu bapa lah yang mencorakkan pakaian, akhlak, bahasa, budi bahasa anak kita. Kita kena selalu tegur. Ustaz tadi cakap jangan balun anak kecil-kecil. Betul. Lagi satu saya nak ustaz, kalau kita buat salah, kita kena minta maaf dengan anak kita, ya. Kalau katalah kita suruh dia datang pukul 3, kita sendiri tak datang. Kalau kita datang lewat, kita kena minta maaf dulu. Maaflah anakku, mama lewat sebab traffic jam. Kita suruh dia tunggu, lepas sekolah tunggu, ya, pukul 2 mama datang tepat, kita sampai 2.45. Minta maaf sebab dia menepati waktu, kita tidak, dan kita harus minta maaf. Jadi jangan malu, ya. Walaupun kita ayah, kita ibu, kita dewasa, tiada salahnya kita bermohon maaf pada orang yang lebih muda dan daripada kita, dan terutama sekali anak-anak kita sendiri, ya. Sebab maaf itu untuk semua, bukan authority, ya. I'm the mother, I'm the father, I can say and do what I like. No, kita nak tunjuk kepimpinan, kita kena menunjukkannya dengan cara yang betul dan sebaik-baiknya, ya. So tegur, bercakap adik-beradik, kakak abang bercakaplah pada adik. Kalau kita tak nak adik kita berada di situ, cakaplah dengan baik, janganlah dihalaunya, diherdik dan sebagainya. So semua kita ada peranan untuk membentuk siasat diri seorang Islam itu, dan biarlah kita bermula daripada diri kita sendiri, ya. Terima kasih. Short. Terima kasih kepada Puan Yasmin. Ringkas sangat pula, tapi tak apa. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz Don dah lama menanti. Kita lihat hari ini realitinya remaja sibuk. Contohnya aktiviti-aktiviti luar. Al-Amin sendiri banyak mengadakan camping. Kalau boleh 3 bulan sekali, mesti ada camping-camping yang besar untuk lelaki dan perempuan. Dan kita lihat pula remaja pada hari ini, walaupun ada camping, esoknya nak sekolah malam tu sempat lagi main futsal. Tak apa. Dan kat rumah pula yang perempuan tak main futsal, main laptop. Itu semua realiti remaja, aktiviti remaja pada hari ini. Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang macam tu. Dan bagaimanakah kita nak pastikan remaja-remaja kita pada hari ini dalam melaksanakan syariat Islam? Contohnya kalau mereka main bola tu, kita tak nampak kan apa mereka pakai, dan bagaimana mereka menunaikan waktu solat mereka kan awal waktu, dan ataupun tak sempat kodok lah bagi alasan dan sebagainya. Bagaimana kita mahu memastikan remaja ni menepati apa yang dilandaskan oleh syariat Islam? Silakan Ustaz Don. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudari moderator. Soalan ni bagus. Semua soalan yang patut kita ambil perhatian. Soalan ni bagus, cuma jawapan lah tak pernah bagus. Jawapan saya lah. Okey, saya tunaikan dulu apa yang saya janji untuk muslimat muslimin. Dari simple aurat orang muslim, orang lelaki. Satu lagi dulu. Orang lelaki, aurat kita memang pusat dengan lutut tau. Tetapi bila kita duduk sesama lelaki, bukan itu aurat kita. Jangan silap tau. Aurat kita tetap badan, dan seluruh badan kita kena tutup juga dengan sesama lelaki, kawan-kawan kita.
Jangan jadikan tabiat kita main bola buka baju tau. Itu tak boleh. Aurat antara pusat dengan lutut tu adalah kita dengan keluarga kita, mak kita, ayah kita, abang kita, adik kita. Itu kita dengan orang luar masih lagi tutup. Tak percaya, buka kita Matla'ul Badarain, tengok betul-betul. Kita pekah lah. Sebab itulah kita orang Islam ni mana lagi. Sebab dia tutup aurat. Dia jaga aurat dia. Dia tidak ada benda macam tu. Sebab tu maaf lah. Sebab tu orang lelaki zaman Nabi mana ada yang lembut. Sebab dia kena belajar panah, dia kena pegang kuda. Jadi semua badan keras. Dia tak boleh liuk lentuk orang lelaki. Okey. Jadi saya ulang balik, jangan lupa tau. Selalu kita kata orang perempuan tutup aurat, orang perempuan tutup aurat. Betul. Orang lelaki jangan lupa, orang lelaki punya aurat bersama. Aurat kita sesama lelaki macam biasa macam sekarang ni. Saya tak boleh duk kira duk pakai baju fit tu, tak boleh. Orang perempuan pun dia ada nafsu dia juga. Macam mana orang lelaki bernafsu dengan orang perempuan? Nafsu tak salah, kita yang salah ikut dia. Kalau tak ada nafsu, macam mana kita nak lahir? Kerana ada nafsu kita lahir di dunia ini. Jadi macam mana orang perempuan, orang lelaki ada nafsu ke orang perempuan pun ada nafsu ke orang lelaki. Kita tak boleh pakai baju tight-tight yang t-shirt tu. Kalau bahasa fitted tu lah, itulah baju tu. Jadi baju size tight kan, yang lengan tu sampai dekat sini saja. Kalau kata saya tak ada lah baju ni besar, yang ni saja ada. Pakai yang tu pakai dengan sweater. Pakai yang tu pakai dengan sweater. Saya kadang-kadang adik saya beli juga baju kat saya. Adik saya yang arkitek tu kadang-kadang dia pergi mana-mana dia beli juga baju kat saya. Dia tahu saya suka pakai colour putih. Tapi kadang-kadang di badan dia lah tight sikit. Saya kalau nak pakai baju dia, saya akan pakai sweater kat atas. Dan saya tak akan buka depan orang lah. Mana kata sweater tu tak buka lah, panas pun aku pakai lah. Dan siapa gatai saya nak pakai baju fit tu. Boleh tak pakai? Boleh. Dengan syarat kabul. Alright, clear yang tu faham. Aurat orang lelaki kena jaga tau. Mana kata kalau kita pakai yang kita buka aurat kita. Okey, maalish. Okey, sorry. Itu fakta. Macam apa yang saya cakap adalah fakta. Saya tidak ada berniat untuk buat apa-apa propaganda. Contoh macam gula itu manis. Ada tak kalau saya kata, saudari moderator, gula itu manis. Tiba-tiba saudari Hamid Mike kata, amboi ustaz, daripada dulu saya kata gula manis. Katalah gula masin sekali-sekala. Boleh tak? Boleh tak kata begitu saya kata? Tak boleh. Sebab apa? Itu fakta. Gula manis, garam masin. Kita kena ambil terima. Hang suka tak suka, hang kencing manis kata kencing manis ke, hang kena kata gula tu manis. Betul tak? Itu fakta. Sama macam mana saya kata. Suka tak suka, itu fakta. Terima, ambil, belajar. Buat cara kita sendiri. Macam puan kata tadi, Islam tidak menspesifikkan kepada apa fashion yang kita nak pakai. Pakai apa yang nak pakai. Nak pakai t-shirt, nak pakai baju ada lambang puluh kuda, dia tu naik kuda kuih, bola, tak apa, pakai. Pakai yang dulu. Full stop, selesai. Seluar dulu, seluar pendek dengarlah pakai. Seluar katok, orang terang panggil seluar katok. Seluar 3 suku dia panggil. Jangan pakai, cukup lah. Cukup lah. Pakai seluar panjang dia. Manis. Okey, orang perempuan pula. Puan cakap secara umum, dia dah cakap dah tadi. Cumanya dia tak bagi hujah-hujah apa yang nak bagi. Memang puan pesan kat saya suruh cover dengan apa-apa dalil. Sekarang saya nak cover dengan dalil. Surah Nur ayat 31. Tang sini cara yang nak pakai tudung tu Nabi Allah nak highlight tang sini ni, sini ni. Kalimah dia apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ada 4 benda. Jaga batasan ni tadi puan ada sebut kat kita tadi, batasan dia jaga. Okey, apa batasannya? Ini batasan dia saya nak suruh tahu. Pertama sekali, orang lelaki pun ambil perhatian lah. Esok kalau nak suruh kita punya isteri kita, bakal isteri kita apa, kita kena tahu lah batas-batas dia. Takkan orang perempuan tak boleh pakai langsung baju tu Forever 21. Tengoklah kedai dia sini. Takkan tak boleh nak pakai baju-baju apa nama ni kan? Takkan tak boleh nak pakai? Boleh lah. Penuhkan syarat ni. Kalau pergi kedai tu tengok 4 syarat tak penuh, tak boleh pakai, cari kedai lain. Itu je cara dia. Okey? Boleh lah, boleh lah. Okey. Tak kan? Macam sekarang kan trend orang suka pakai baju kotak-kotak. Kan baju kotak-kotak tu kan? Checks. Baju tu takkan tak boleh pakai. Boleh, pakailah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pakailah, tak ada masalah. Tapi tunggulah, dia kena penuh syarat 4. Tapi jawab 4 soalan tak jawab lagi tau. Soalan dia tanya pasal muzik apa semua tu, tunggu sat. Yang tu ponggol unta tu memang tak boleh lah. Saya, ya Allah, saya tanya, saya terkejut
terkejut tau dengar orang kata orang perempuan. Mula saya ingat sanggui tu yang kita duk baca tu, Nabi duk kata sanggui macam bonggui unta tu, makna kata orang perempuan rambut panjang ikat sanggui. Itu satu pasal, itu satu lah. Jadi tak boleh. Makna kata tolong kita jadi cerdik. Nabi tak pernah marah orang perempuan ada sanggui. Cuba tengok dalam hadis Nabi kata kalau orang perempuan yang mana ada sanggui, bila dia nak mandi, dia kena relahkan sanggui dia tu. Relah apa? Buka sanggui. Sorry ya, bahasa saya please. Relahkan sanggui dia tu, buka, relah kuat, bagi dia mandi. Ada tak Nabi kata perempuan yang ikat sanggui masa dia nak mandi, perempuan ini jangan bersanggui? Nabi tak kata. Sanggui boleh tak? Boleh, ahlan wa sahlan. Tapi macam mana? Jangan ikat ni atas ni. Tadi saya dah tanya dah dekat sekumpulan ibu, dekat berapa ratus orang tadi. Penuh surau Anur tu duduk. Saya cakap, saya tanya, tolong bagi tahu saya kalau saya ni ada orang lelaki tak apa lah, dia malu. Tapi time tu orang perempuan, saya kata boleh dah ikat sanggui, jangan ikat di sini. Boleh. Taklah tang sini ke, bawah sikit ke, ikat bubuh dalam sarung dia ke. Bukan tak boleh, boleh. Tapi yang saya paling terkejut, orang perempuan yang tak ada sanggui, rupanya dia pergi bubuh sanggui, tiruan. Sedanglah diri dah tak ada. Yang tu yang geram tu, yang tu yang Nabi cukup marah dengan yang ni, yang dia kata tak boleh masuk syurga punya. Pasal nak bagi lawa. Dah kamu tak ada, tak apa lah. Yang kamu pergi tambah buat apa? Dah usah nak bagi lawa. Yang tu yang jadi haram tu. Kat rumah kat suami kamu tak pakai apa? Sebab tu orang yang nak dye rambut dengan warna, dengan dye yang dibenarkan, contohnya macam syurah dan sebagainya, boleh warna, tapi dengan syarat orang perempuan tu tutup tu pakai tudung. Kalau you tak pakai tudung, you haram pula dye rambut. Pasal apa? You kata you nak pakai untuk suami, bukan suami saja tengok, orang lain tengok. Orang perempuan yang pakai tudung ada cara. Itulah. Okey, itu saja. Okey. Syarat yang pertama, Allah kata walabribna. Bawah tu nanti kita jumpa Allah kata wala yabribna aw bi arjulihinna. Jangan hentak kaki orang perempuan bagi dengar bunyi dia punya mengoncing kaki tu. Jangan hentak. Jadi bila kata hentak kaki, macam mana hentak? Hentak takkan kat dinding tu. Itu bukan hentak, tu tendang atau terajam. Hentak betul? Ke bawah. Jadi kalimah wal yadrib tadi ambil sama macam tu, dia duduk di atas, dia kata wal yadribna. Ini saya hapus satu-satu tau. Wal yadribna, minta maaf saya fikir risau. Wal yadribna, dia mesti kena ada yang lain. Syarat pertama nak pakai tudung, dia mesti kena ada yang long line ini, yang bergantungan ini, dia mesti kena ada. Makna kata kamu nak pakai tajimah punya ke, kamu nak pakai sapa, kamu hidau wadina, apa pun kamu nak pakai, kamu pakai. Dengan syarat penuhkan yang ni dulu. Kamu nak lilit 15 kali pun kamu lilit, tapi yang ni jangan tinggal. Macam mana orang tanya, Ustaz macam mana? Ada juga orang tanya saya, macam mana? Saya kata mana saya nak tahu, saya tak pakai tudung. Sebab tu kata Islam cantik, Nabi bagi kepada semua orang, buatlah fashion sendiri. Orang perempuan macam kita tak tahu dia punya version tudung dia, macam saya sebut tadi lah. Mula dia main macam sangkar tu, lepas tu dia main lagu macam cendawan sikit tu, betul? Lepas tu dia ubah pula cendawan tu, dia kata kepek sangat, dia tak mau, dia ubah awning sikit kat depan tu, dia ada yang kerah awning sikit tu. Lepas tu habis version tu pula, dia main version ikan semilang pula. Ikan semilang ada dua misai, sini satu. Lepas tu dia tukar pula dengan version dia main yang Indonesia punya, dia panggil easy tudung, serolong masuk saja. Jadi lepas tu dia tukar pula main yang serolong tu pula, tak mau, dia mau yang ada ekor pula, boleh duk tarik macam ni. Lepas tu dia main yang tajimah pula, duk ada buat lagu tu kat perempuan. Betul kan? Saya bukan buta, saya boleh tengok benda tu semua. Tak, saya tak kata salah, saya kata fashion. Saya cerita buka fashion yang mendatang. Dia main benda-benda ni semua, dia main untuk orang perempuan. Sebab apa? Memang orang perempuan dia suka. Lelaki kalau zaman dulu kita tengok macam ni lah juga sampai sekarang dia pakai. Tak ada apa perubahan. Memang macam ni orang lelaki. Sebab apa? Dia relax, dia tak ada apa. Sama jumpa macam ni. Main zaman lalu macam ni. Dia tak ada kata jumpa saya kena buat terbelah ke sini kan jadi. Tak ada. Macam ni. Dia kena buat pokok, dia main buat tutup kat atas tu. Yang tu dia ada dia punya cerita dia. Yang main tutup kat atas tu, mana nak cerita yang tu pula panjang lah. Tak boleh. Okey, tak apa. Yang syarat kamu bagi penuh ni dulu. Okey. Yang pertama,
suami tak menjadi salah untuk awak mengarahkan isteri kamu pakai tudung macam mana ikut kegemaran kamu. Tak jadi salah lah. Tak jadi salah lah. Oh, boleh. So, syarat kamu mesti kena ada yang ni. So kamu nak didik macam mana pun kamu mesti ada yang ni. Itu syarat first. Wal yadribna. Okey. Taklah tudung kamu tu lah. Takkan saya nak pakai tudung pula nak tunjuk kat sini. Macam ni tengok saya. Bila kita nak pakai, yang ni kena ada. Sangkut dulu. Sangkut. Sangkut. Okey, sangkut lah. Yang ni apa nak naik? Naik lah. Oh my, naik lah. Yang ni dulu. Bagi ada yang ni dulu. Sekarang kan dia dah ada buka 60, buka berapa 70, 80 kan ada sekarang. Jangan ingat saya tak tahu. Saya memang nak cakap benda ni sebab saya nak bagi orang faham. Takkanlah orang Islam sampai tak boleh nak pakai langsung. Macam kita katalah, takkan orang Islam tak boleh dengar lagu langsung. Saya sebut ni kat sini, saya sebut saya adalah die hard fan kepada satu kumpulan. Saya memang ada album dia daripada awal sampai habis. Tapi saya tak jadi apa-apa pun elok. Alhamdulillah. Saya suka kumpulan Linkin Park. Die hard fan. Kalau buka Facebook saya boleh tengok art saya semua, saya ikut art Mike Shinoda. Saya diploma graphic design. Okey. Saya pure science. Lepas tu baru masuk Mat Hafiz. Juri Mat Hafiz masa cuti tu saya ambil saya punya art dah. Saya buat saya punya art sebab saya seronok. Saya suka buat graffiti, saya suka buat semua. Jadi saya ambil lah diploma saya buat. Tapi saya nak sebut kata orang selalu tanya, takkan Islam tak boleh buat benda macam tu? Kita bukan kata tak boleh buat, tetapi awak tak pernah buat punya Islam punya. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, buka dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata apa? Nabi sebut, sebab apa? Dia pun sembang. Alamak, kita sembang dunia lah. Dia kata macam tu. Alamak, kita sudah sembang dunia, Nabi mesti benci kita punya. Dia kata macam tu. Sebab boleh izinkan saya duduk ni. Kalau dia berdiri dia lain macam, jadi tak syek. Alamak, kita sudah sembang dunia, Nabi mesti tak suka kat kita punya. Dia kata jadi macam tu. Habis macam mana kita mau buat? Tiba-tiba Nabi masuk. Nabi kata apa ada sembang apa ni? Dia kata kami buat sembang benda-benda lama ni, benda-benda yang tak ada kaitan. Sedangkan Nabi duk ajak kami pasal syurga, neraka, pasal akhirat. Tiba-tiba kami duk sembang pasal benda-benda dunia ni. Kami rasa bersalah. Nabi kata kalau hangpa boleh buat macam tu, malaikat ikut hangpa tidur sekali. Nabi kata, tapi tolonglah ya Hanzalah, sa'atan. Kadang-kadang kamu kena bergurau sedar juga. Kamu jangan action. Kamu bukan malaikat. Itu bahasa Nabi cakap. Okey, Nabi kata dia jangan bangun. Dia bangun dia jadi tok syekh lain. Sa'atan Nabi sebut. Nabi kata kadang-kadang. Baik, kita macam kok kita sudah mudah aja. Takkan tak boleh dengar lagu. Kita kata boleh. Tapi tengok macam mana keadaan kita. Kita naik kereta, kita dalam perjalanan. Memang Nabi kalau musafir, Nabi suka. Di zaman Nabi tak ada radio, tapi Nabi akan menyanyi, Nabi akan bernasyid, Nabi akan dengar lagu. Memang untuk travel boleh dengar. Tapi 4 jam daripada sini nak balik Penang, 4 jam kamu dengar lagu, memang tak boleh lah. 2 jam dengar lagu, 2 jam dengar ceramah, 2 jam dengar Quran, 2 jam dengar lagu. Apa masalahnya? Sekarang kita tak buat benda tu. Kemudian kita katakan pun Islam tak bagi. Islam bagi. Tapi bila kita kata Islam bagi, dia kata tu Islam bagi. Tapi Islam kata sa'atan. Takkan tu ustaz asyik baca buku, tengok buku terkelak lah biji mata. Mesti kena pergi main futsal apa semua, mesti kena pergi buat art cari dinding mana kosong, geram kat tangan ketagih pula. Manusia sama lah macam kita nak pakai tudung apa pakai. Okey, saya bangun untuk tudung Okey, tudung. 1 2 bi khumurihinna. Okey, sebelum saya nak cerita apa yang saya nak cerita kat sini semua, saya baca, saya ragu-ragu, saya takut kefahaman saya salah. Saya pergi jumpa dengan Ustaz Zazan, saya syarah kepada Ustaz Zazan. Saya kata Ustaz tolong dengar, saya takut saya tersalah cerita dekat orang. Ustaz dengar apa yang saya nak syarah, kalau saya salah Ustaz betul saya. Dia lepas dia dengar saya kata, dia kata ahsan kalam, bagus percakapan kamu. Baru saya yakin saya nak cerita ke orang. Okey, dah ada yang tu satu. Okey, baik. Yang kedua apa dia? Khumur ni dia kalau buka kamus, khumur saja, khimar, kalimah khimar. Kha yang macam jim tu. Kha titik di atas yang pakai toncing.
Pakai gocek. Kho tu mim ro khumur. Dia tekan sekali perkataan dia khamar, arak. Dah lajak ni macam mana ni? Prosedur sikit ya. Boleh duduk dengan saya ya? Boleh please. Arak hari bila orang minum, dia daripada kaki pukul dia jadi pukul. Sebab apa? Otak dia kena tutup. Ini Ustaz Hasan tambah kepada saya. Dia kata tambah ni Ustaz. Bi khumur ni, kalimah khumur diambil daripada kalimah khamar, arak. Arak dia menutup otak orang, tak boleh fikir. Jadi bi khumurihim, benda tu mesti tutup. Dan kita tutup tujuan kita tak bagi orang nampak. Jadi bila kata macam tu, transparency is not a requirement. Dia kata orang bagi Ustaz kain sutra mahal ni daripada Turki. Tak apa, ambil kain tu, zip kat atas dia dengan kain yang satu lagi yang tebal sikit lah, yang boleh cover dia, boleh pakai. Sekarang ni orang pergi Indonesia beli telekung, kain kelumbung tu. Kain kelumbung, boleh kan kain kelumbung? Kain kelumbung tu semua pakai, ada yang jarang. Tak apa, beli. Zip boleh kat atas yang cover sikit. Zip bawah bukan zip atas. Bahasa orang tak pakai tudung. Okey ya, boleh. Okey. Khumur kalau buka kamus ada lebih kurang hampir lebih kurang ada dekat 11 ke 12 makna khumur. Dan semua makna tu sikit tak bercanggah dengan makna tutup aurat tadi. Antaranya saya bagi sikit, yang lain balik carilah. Khumur mesti tutup. Tutup ni saya menggunakan tangan saya ni untuk saya menjadikan ni. Okey, tutup. You tutup. Sekarang you tak nampak tangan saya di mana. Apa tangan saya di bawah ni bengkok ke apa? Orang tak nampak. Yang kedua, bila kata khumur, dia tidak boleh ketat. Kalau kita ketat, kita tak tutup dia, masih orang nampak bentuk tangan saya. Jadi khumur dia mesti kena longgar. Okey, dia mesti kena longgar. Dan khumur yang ketiga, dia mesti sembunyi. Kita sembunyikan daripada orang tengok benda tu. Sembunyikan daripada orang tengok benda tu. Kita letak sini, kita sembunyikan apa yang ada di bawah sini. Kita sembunyikan tengkok kita bentuk jinjang ke apa ke, kita sembunyi. Telinga kita, lari duduk main passion, nak pakai tudung ni dia subang bawai orang ni boleh jadi tak, boleh jadi selesa jalan. Saya yang tutup ni, kalau saya pakai ring-band saya pun kadang-kadang saya terasa macam terganggu sedikit. Dia boleh dia subang tutup dengan nampak sekerat bulat tu macam bulan separuh tu. Benda tu tak boleh. Sebab apa? Jangan tunjukkan perhiasan kamu kepada orang. Yang boleh tunjuk tadi, okey, kalau nak kata profesional bagi nampak jari. Tapi nak kata bukan saja jari, tangan ni orang perempuan boleh tunjuk. Sini bukan depan saja, dalam kitab dia bijak. Dia tulis, kalau kata nampak tampak tangan, bukan tampak tangan saja, belakang pun boleh. Kalau nak nampak tampak tangan, belakang tak boleh, kena pakai glove. Bowling pun boleh. Belakang kita masuk sekali. Muka boleh, nak pakai kudah ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Yang tu takwa. Okey. Khumur. Habis khumur tutup, sembunyi, longgar. Okey, itu khumur. So, yang ni kena ada. Kalau mau yang tadi tu tak transparent apa semua. Yang ketiga ala wal yaqribna bi khumurihinna ala. Ala bermakna ala bermakna atas. Jadi dengan duduk atas. Kalau tak tahu lagi tu tak tahulah nak tahu macam mana. Atas. Dia kita tak biasa kata pakai tudung atas, pakai tudung atas. Awak ni atas dada. Hai. Atas ni macam tu. Ni atas. Jadi kamu nak pakai tudung apa? Pakai. Lilit. Buka. Macam mana nak buka? Buat. Tapi yang syarat dia yang kena ada, color dia kena jaga, tutup dia kena jaga, longgar dia kena ada. Jaranglah orang pakai lagu ni, tiba-tiba angin rumai keluar. Cik Ma, angin tiup muka. Mustahil lah. Betul Ustaz? Mustahil. Saya yang pakai yang duk keluar kat sini pun tak pernah lah jumpa. Assalamualaikum Ustaz, tiba-tiba ya Allah angin tutup muka. Tak pernah. Tak benar. Dia tujuannya untuk apa? Bila angin kuat, dia duduk ke badan kita, dia selamat. Yang kedua, bila jadi apa-apa, kita pegang kita punya yang tu. Ada kita punya. Dia kata, Ustaz nanti celup masuk dalam gulai. Amboi, macam lah first time nak pakai gulai. Tak tahu duduk tu nak tercelup dalam tu. Lagu orang pakai dengan lagu kita ni lah, yang pakai dengan ni, pisau habis dengan gulai-gulai dengan sambal. Macam lah baru first time nak makan gulai.
buka sin-sin untuk orang lelaki, untuk orang perempuan jaga daripada nak tegak kan tak boleh alasan. Dan yang keempat tadi alam, yang keempat juyub. Biasa saya bagi tahu dekat, saya bagi talk bahasa orang putih dekat UIA fellow panggil saya bagi talk. Tiba-tiba saya tanya, any questions? Ustaz, please elaborate to us kalimah juyubihinna. Ma makna juyubihinna? What is the meaning of juyubihinna? It's easy, saya kata. Kalau kita nak pergi words by words, mungkin kita akan jadi confused. Tapi juyub simple saja. Semua sini mazhab Imam Asy-Syafi'i senang ni, tak payah sembang mazhab lain mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bila kita takbir, kita qiyam macam mana tangan kita? Allahu Akbar. Betul ya? Betul ya? Semua orang qiyam sini orang lelaki macam itulah, orang perempuan macam ni, betul ya? Kenapa tak sini? Sebab hadis itu kita kata atas pusat, bawah dada, betul ya? Semua setuju dengan saya tak? Atas pusat, bawah dada kita letak sini, betul ya? Jadi semua kita setuju atas dada. Bila kata ala juyub, mesti kena tutup atas. Mesti kena tutup atas. Kalau tak, kita tak tangan kita sini, kita mesti tak tangan kita sini. Atau kita tak tangan kita sini, kita kata atas pusat, bawah dada sini. Jadi kita confirm, kita kata yang ni dada. So kalau kata yang ni dada, ala juyubin, so kita kena tutup atas ya. Atas dada tu yang kena tutup lah. So you kena tutup atas dada. Atas dada. Dada. Oh, jangan ikut benda-benda macam tu, bukan. Dia baru kata ikut fashion. Kita ikut Quran, jangan ikut fashion. Kita pun pakai, kita ikut. Dia uruf ni ada beberapa benda saja. Uruf yang kata ikut uruf ni, contohnya darah yang kena dekat baju. Darah nyamuk kena, tak usah darah nyamuk lah. Nyamuk sikit takkan nak tampak 10 ekor tempat yang sama kan. Dan luka-luka jari pun terkena potong-potong apa kat tadi, ataupun jalan tersenereh boleh, tersenereh tertarik kan. Berdarah, tuk menitik 3 titik. Mai gombok, orang tengok tu orang tak tegur apa pun. Orang tak kata ini darah ke apa, cuma orang ini kenapa ni? Oh ni darah, tak apa pergi cuci sikit tak apa tu. Orang gombok kata begitu. Mai tahu orang Pulau Pinang, orang kata apa lah hang macam merekak sangat tu, banyak darah. Macam merekak boleh, macam merekak. Kelamsi. Awak lah hang macam merekak sangat tu sampai darah menitik tu 3 titik tu banyak. Di Pulau Pinang benda tu jadi banyak. Jadi kena basuh sampai hilang baru boleh sembahyang. Itu baru kita ukur uruf. Bila masa dalam hukum usul fiqh, bab menutup aurat boleh ikut uruf. Tidak ada, jangan kita reka-reka benda macam ni. Yang tu yang kita bid'ah tu. Okey. Jadi uruf kita ikut Quran. Quran kata macam mana, macam itulah kita. Okey. Saya tahu tuan-tuan dah cukup masa. Saya ada pinik kuda apa belakang ni kan. Kita pinik sama-sama. Saya harap saya cerita faham. Cumanya saya masuk bab muzik dengan tadi. Alat muzik, bola dan sebagainya. First kali bola mesti tutup aurat. Jangan pakai suara banyak. Bahaya share. Kita main tu kita tak tahu kita hidup atau mati. Kena mati takkan orang tengok pakai suara sekerap mati ni. Ya Allah, ada syurga. Mustahil. Kawan saya adik dia baru meninggal dia tadi pagi, pukul 1 pagi, pasal melahirkan anak. Tak apalah, dia lahir anak, Allah ampun dosa dia meninggal, masuk syurga tak apa. Tapi dia masuk labor room tu, dia memang tahu kata dia nak mati. Dia pun tak expect kata dia mati. Kita main bola mana kita boleh tahu kata kita hidup, tiba-tiba mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah pakai sok pendek. Takkanlah masuk syurga. Soalan dia macam ni. Mustahil lah. Awak mati dalam keadaan awak maksiat dekat Allah, mati pula dekat padang bola, mati dekat kot pusat, tengah mati itu tiba-tiba lagu tu gedung. Takkan orang kata ahli syurga. Okey, pakai suara banyak main tak ada masalah. Laki perempuan memang tabaan, mana boleh main bersama-sama. Janganlah Syekh, janganlah buat benda-benda bid'ah begitu tu salah. Apa punya lelaki perempuan nak main futsal main lah, panggil ustaz, kami nak main futsal. Kami ni tolong semua balik awal sekolah. Semua balik sekolah. Ustaz balik juga awal, tinggal ustazah saja. Main dekat sekolah tak ada masalah.
Badminton pun tak boleh lah. Benda tu semua janganlah. Benda ni semua tak betul. Mix tak boleh. Dia macam keadaan sekarang boleh mix. Duduk macam ni boleh, tak ada masalah. Court nanti tak boleh. Lelaki belah sini, perempuan belah sini tak boleh juga. Dia jangan. Saat lagi dia nak pukul bola tu yang smash tak kenal tu. Okey, jangan okey, itu cukup. Cuma ni saya nak sebut tadi tu apa tadi? Allah. Okey, music. Di dalam bab music kita boleh beli banyak kitab-kitab yang dikarangkan. Dia solution dia. Orang yang kata boleh main music ada 50 hadis, orang yang kata tak boleh pun ada 50 hadis. Dia banyak yang sama. Jadi balik kepada kita, ulama akan buat konklusi dia kata apa? Awak nak buat, awak buat, tidak menjadi masalah. Tetapi saatan mesti berpada. Contohnya macam kita dengar lagu lah, kita nak main futsal, kita pergi supermarket lah paling mudah. Kita pergi supermarket, kita dengar lagu, betul tak? Kita masuk supermarket, jarang lah masuk supermarket hari ni. Tiba-tiba ada macam tu benar ilallah. Kalau nak beli barang, abang tu benar ilallah tu tak ingat. Taubat dia tak beli barang. Tu astaghfirullahaladzim. Semua tak payah buat wallet lah. Macam masuk masjid lah. Mustahil lah kita masuk pasar raya macam tu. Dia pasang lagu. Habis tu semua orang berdosa lah masuk. Giant masuk K4, Carrefour dan sebagainya. Berdosa lah kita. Cuma berdosa kalau macam ni keadaannya. You jalan-jalan, you masuk-masuk tiba-tiba, nanti ni lagu Akon ni, saya suka Akon ni, I'm looking at an angel. Lagu ni lah, lagu orang modern sekarang kami dengar lagu tu lah. Dia dengar lagu Akon tu, dia kena stop, tak boleh berjalan. Lepas tu kena duk shuffle pula sambil dengar lagu tu. Habis lagu tu, okey jom kita shopping balik. Lagu ni yang cara pasal, yang ni berdosa. Tapi kalau kita yang duk jalan, lagu tu main lah, lagu apa pun dia jadi halwa terima saja, lintas buang lah, main lah lagu apa. Aku nak beli shopping, tak ada lah, tengah-tengah duk shopping nak beli, dia main lagu Taylor Swift, apa You Belong to Me ke apa kan. Nanti tak boleh beli. Ni lagu ni aku cukup suka ni, duduk senang tu. Okey, habis lagu jom kita beli barang. Yang ni problem. Kalau kita hamai lah lagu apa pun, aku list, aku tak lupa, aku beli saja barang yang mana ada, kemudian aku balik. Apa masalahnya? Dosa dia tahu mana? Lagu Mahazin buat dia dengar lagu apa pun sama. Dia lagu kena ingat. Jangan kata lagu nasyid boleh, lagu yang ni tak boleh. Jangan kita buat tomahan begitu. Itu yang akan mendatangkan marah. Sebab dia masih konsep yang sama. Ada orang, contoh Cat Stevens, let's say an example. Cat Stevens from the early life of his life, he still sing on the lagu yang apa, Morning Has Broken, lagu tu. Apa dosa dengan lagu tu? Ada dia nyanyi lagu apa? Oh baby so one world. Apa salah dengan lagu tu? What's wrong? Dia bagi nasihat lagi ke anak dia, suruh jaga-jaga, world sekarang bahaya. So apa salahnya? Start lah. Tapi nasyid ada juga yang memuja-muja orang perempuan. Maya fash dia. Tak boleh benda-benda macam ni. Dia dah keluar 3 bahasa tu, apa bahaya lah tu, kena stop lah tu. Bahasa Arab dia dah keluar, bahasa Arab Melayu, orang putih mana keluar. Cukup lah. Cumanya benda boleh tak boleh? Boleh. Saatan. Kadang-kadang. Jangan main bola 2 jam, main PS 3 jam, main apa lagi Game Boy ke apa, PSP pula 5 jam, main pula semayang 2 minit. Yang ni cukup pantang untuk nenek. Allah tu nasib baik dia starting Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah starting dia cerita azab, dia terlajang kita seorang-seorang mampu. Kan saya cakap bohong. Kita biasa dah dengar orang kata, last ni kalam akhir saya. Biasa dah dengar kita kata, tak apalah, Allah faham keadaan kita, Allah faham situasi kita. Hang duk kira Allah faham. Yang bila hang nak faham Allah? Ni siapa saya semayang foto ni, Tuhan faham kerja saya macam mana? Tuhan faham kerja saya. Iyalah Tuhan faham lah kerja. Tuhan tak payah cakap pun dia faham. Tapi yang hang tu bila nak faham Tuhan? Boleh tengok. Janganlah, cukup lah yang mana ada. Apa? Khalas. Orang dia tak boleh macam kita cerita pasal tutup aurat tadi kan, yang ada dalam ni dia rasa inferiority sebab dia pakai tudung silap. No. Islam bukan macam tu. Nabi tak pernah jumpa orang yang mana buat salah Nabi kata, ni ahli neraka teruk tak mampu. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, alangkah elok kalau kamu buat macam-macam. Nabi suruh balik, ubah balik. Kita silap, balik, ubah balik. Sudah khalas. Dia tak ada nak tombah sama. Nabi tak pernah ajak kita tombah orang. Zaman Allah menjadi tombah-tombah masing-masing. La haula wala quwwata illa
Boleh tak? Kalam kita baik. Kalam hasanah, ia sedekah. Percakapan baik adalah sedekah. Kita tegur orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum bro, brother, kalau you nak bagi salam, bagi Assalamualaikum, ia sedekah. Yarhamkallah. Jawab, yarhamkallah, ia sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Wallahu a'lam. Faham tak itu? Semua benda baik adalah sedekah. Wallahu a'lam. Minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya sebenarnya nak tanya tadi lagi. Kalau pakai seluaji ni apa Ustaz? Seluaji perempuan atau lelaki? Pakailah, tapi pakai yang longgar lah. Jangan skinny jean. Tabaan itu je. Orang, siapa tak suka pakai Levi's? Siapa tak suka pakai Avis shoe? Semua orang suka pakai Avis shoe dia lama macam bongkok. Dia selalu duduk bubuk kat bongkok. Kat poket bongkok tu dia selalu bubuk. Dia mengaku kan. Dia kan. Saya dulu Avis shoe, EVISU, dia Avis shoe dia nampak macam topek kong sikit. Dia punya cok dia tu macam topek kong. Ada yang tu yang sekarang yang tu okey. Kami, saya dulu overseas, saya dulu benda-benda ni semua dia, tapi yang paling mahal sekali kalau nak cari seluar jin yang ni, dia punya tulang tu memusi. Tulang dia ni, dia pusing main duduk kat tengah, masuk ke silang kat sini. Yang tu paling dahsyat. Dia boleh pakai, tapi kat selesa sikit sebab tulang dia menyilang tu kan. Tapi nak abang kata yang tu antara yang mahal, dia punya menyilang macam tu. Tapi siapa tak layan Levi's? Suka Levi's? Suka, selesa. Pakai yang longgar. Wallahu a'lam. Khalas. Terima kasih banyak kepada Ustaz Don. Seterusnya penutup daripada Puan Yasmin, akhir kata untuk ahli-ahli yang ada di sini, apa sebenarnya kita bincangkan pada hari? Silakan. Panjang kita bincangkan daripada pakaian, penampilan, bahasa, semuanya sampai ke muzik dan sebagainya. Seperti yang Ustaz cakap lah, kita tak ada the do's and the don'ts, ya. Hanya kita kena gunakan akal fikiran kita untuk memilih yang mana yang terbaik untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita dan masyarakat Islam. Jadi yang harus kita jadikan landasan sekarang ialah kita kena menilai, ya. Anak-anak remaja, jangan apa yang diserahkan dalam dunia fashion apa saja yang anda lihat, jangan just terus ikut. Fikirkan di manakah kedudukan saya sebagai seorang Islam dalam melakukan perkara-perkara ini. Nak SMS, nak MMS, ya, macam-macam, ya. What is the benefit that I get? Kadang-kadang kita hantar SMS kat you buat apa? Belajar apa? Not necessary, ya. You tengah buat maths, I tengah buat yang ni. Yang ni macam mana? Tak apa, ya. Saja nak habiskan apa orang kata airtime dan sebagainya, bertanya pada diri kita sendiri, is this ours? It's all our parents' money, ya. Whatever you do, young people, it is your parents that is giving you everything. Are you doing the best out of what your parents give you? Yeah? Whatever your parents have given you, are you making the best out of it? Komputer, adakah komputer kita gunakan untuk mendapatkan ilmu, maklumat dan sebagainya? Adakah kita gunakan komputer itu untuk mendengar ayat-ayat Quran? Ya? Jangan kita fikir, sebab ada remaja yang cakap, ramai kawan-kawan cakap free hair itu fashion, bertudung itu kuno, ya? So ramai remaja bercakap pada saya, cakap kat dia free hair itu kuno, terus balik kepada zaman jahiliah, dan menutup aurat itu adalah yang diwajibkan kepada semua wanita Islam yang telah balik. Jadi saya rasa fashionnya tak ada masalah, hanya bagi yang muda pakailah warna-warna yang ceria sikit, because you are young. Enjoy your life, enjoy your colours. When you have reached a certain age, then you would not want to wear the bright colours anymore, ya? Sebab itu adalah apa yang Allah bagikan pada kita. Dan pada satu ketika bila usia kita meningkat dewasa, ada warna-warna yang Allah tidak lagi menjadikan dia itu menarik bagi diri kita, ya. Okey, so saya sudahi dengan ampun dan maaf. Segala yang hebat itu datang daripada Allah, segala kekurangan itu datang daripada diri hamba-Mu ini yang kerdil sekali. Saya
sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya. Terima kasih banyak kepada Ustaz Don Daniel dan Puan Yasmin atas segala pengucapan beliau. Seterusnya saya menyerahkan majlis kepada MC Ustaz Aziz.